Kemudian pada petang ni saya nak ulas satu tajuk lain yang boleh counter benda ini. Apabila kita mengasai Islam tu begitu strict sehingga tak boleh bertukar kepada agama lain dah jadi Islam. Pada asalnya orang bukan Islam, kita tak boleh paksa menganut Islam. Itu kebebasan agama secara Islam. Tetapi apabila dia telah menjadi Islam, dia dihalang untuk meninggalkan agama dia. Dia seolah-olah menjadi paksa. Kalau dia keluar juga dia dipanggil murtad, hukumannya berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada kepimpinan masjid yang ada, Tan Sri Syed Tandal, Timbalan Datuk Nik kalau ada, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-datuk dan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi kita ini. Sebelum saya pergi kepada tajuk yang saya nak bincangkan, saya cuba berhati-hati untuk mengelakkan apa-apa yang keluar daripada mulut saya ini menimbulkan apa-apa kontroversi. Seperti kontroversi yang berlaku dalam seminggu dua ini, iaitu bertakbir waktu demonstrasi telah timbul berbagai kontroversi, larangan-larangan menggunakan istilah orang kafir dan lain-lain. Saya tak naklah saya terjebak dengan kontroversi-kontroversi begitu. Memadailah dengan pendapat-pendapat daripada orang-orang yang berautoriti dan lain-lain dalam hal-hal begitu. Tuan-tuan sekalian, pada kuliah pertama saya dalam bulan ni hari itu, saya dah cakap dah perkara-perkara yang boleh menjejaskan tauhid atau akidah kita dalam pahaman-pahaman moden ini yang mengancam ini. Saya sebut antaranya ialah sekularisme yang memisahkan agama daripada kehidupan. Itu juga berbahaya dan ramai orang yang masih berpegang kepada sekular. Bahkan dalam seminggu dua ni ada seruan-seruan supaya memastikan Malaysia ni tetap menjadi sebuah negara sekular state. Jangan langsung terlibat dengan hal-hal agama. Ada seruan-seruan ke arah itu. Tetapi kedudukannya dari segi tauhid dah jelas. Yang kedua ialah aspek-aspek hak-hak asasi yang dipertikaikan di segi Islam, seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara, sampai kepada peringkat mengizinkan orang Islam menjadi murtad. Ini juga saya dah ulaskan hari itu, agak berbahaya kalau kita berfikir sampai peringkat macam itu. Dan orang-orang yang memikirkan begitu sampai peringkat macam itu, mungkin mereka terpengaruh dengan idea liberalism, iaitu mentafsirkan agama mengikut logik akal. Kalau akal tak boleh terima, maka mesti ditafsirkan sehingga boleh diterima oleh akal. Otoriti dalam liberalism ini ialah akal, dan telah menimbulkan banyak grup-grup yang memperjuangkan unsur liberal ni di Indonesia pun banyak. Di tempat lain pun ada, saya rasa dalam masyarakat kita pun ada. Sebab ada perkara-perkara yang mereka tak boleh terima dari segi akal, fikiran. Maka mereka nak pentafsiran isu-isu itu mengikut kehendak pemikiran semasa. Antaranya perbezaan orang Islam dengan Islam, perbezaan pentafsiran laki-laki dan perempuan dalam berbagai-bagai hak dan lain-lain. Jadi dengan kata-kata lain, tuan-tuan sekalian, unsur liberal itu unsur yang memikirkan dan mentafsirkan agama secara akal. Kemudian pada petang ni saya nak ulas satu tajuk lain yang boleh counter benda ini. Apabila kita mengasai Islam tu begitu strict sehingga tak boleh bertukar kepada agama lain dah jadi Islam.
pada asalnya orang bukan Islam, kita tak boleh paksa menganut Islam. Itu kebebasan agama secara Islam. Tetapi apabila dia telah menjadi Islam, dia dihalang untuk meninggalkan agama dia. Dia seolah-olah menjadi paksa. Kalau dia keluar juga, dia dipanggil murtad, hukumannya berat. Itu yang agak bercanggah dengan konsep freedom of religion ikut common law. Begitu juga dengan berbagai-bagai hak yang lain. Maka dengan sebab itu orang merasai Islam ini begitu strict, begitu berbeza, dan ada di kalangan orang Islam pun tak begitu senang dengan beberapa doktrin macam itu. Jadi saya nak bawa pada satu petang ini, di satu pihak lain, Islamlah agama yang paling bertoleransi. Kalau kita kata liberal itu memikirkan secara logik akal, apa yang baik atau tidak secara akal. Kalau bersesuaian dengan akal, diterima. Kalau tidak bersesuaian, ditolak. Begitu juga dalam hukuman-hukuman tentang hal-hal murtad, kebebasan beragama itu strict, kita rasa strict. Dan ini juga menjadi modal untuk dijadikan Islam itu agama yang strict oleh setengah-setengah pihak. Tetapi kita tengok, di satu pihak yang lain, bagi mereka yang tak begitu jelas keadaan ini, unsur liberalisme yang ditentang oleh Islam ini tidak sama dengan unsur toleransi yang diperjuangkan oleh Islam. Saya akan jelaskan apa dia toleransi dalam Islam. Liberal ini dia lebih berbentuk pemahaman otak, pemahaman akal yang mentafsirkan sesuatu itu ikut logik akal. Ideologi dia, fahamannya, pegangannya begitu. Itu liberalisme yang berasaskan pada akal. Tetapi toleransi atau tolerance dalam bahasa Arabnya disebut at-tasamuh. Dia lebih berbentuk bagaimana kita berinteraksi antara kita dengan orang-orang bukan Islam. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu yang pernah disebutkan sebagai toleransi, atau kita boleh katakan bertolak ansur. Jadi bertolak ansur ini kontras daripada liberalisme. Kalau liberalisme tu dia mentafsirkan doktrin-doktrin agama dan juga yang lain mengikut fikiran dia, walaupun bercanggah dengan ayat Quran dan hadis. Tapi toleransi ini satu sikap yang dibina oleh Islam, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang bukan Islam. Itu dua perkara yang berlainan. Kalau liberal dia lebih berbentuk pegangan minda dan pegangan ideologi dia. Tetapi toleransi lebih berbentuk sikap perilaku kita dengan orang-orang bukan Islam. Itu dua perkara yang berlainan. Faham ya? Itu asasnya pemikirannya. Ya tuan-tuan tengok, dalam sejarah menilai benda-benda begini, dalam kurun-kurun pertengahan, di Eropah pun begitu strict. Agama berlainan ni mereka tidak bagi peluang pihak-pihak lain. Bahkan mengikut dalam proses kebebasan beragama itu sendiri pun yang betul-betul dikuatkuasakan dah dalam sekitar tahun 1789. Idea kebebasan beragama tak boleh dipaksa. Sedangkan sebelum itu dah masuk agama-agama tertentu paksa. Bahkan saya nak sebut di sini pun saya tak nak lah. Terutamanya agama Yahudi itu, dia memaksa orang dia tak boleh keluar sama sekali. Orang lain nak masuk agama dia pun tak boleh. Begitu sekali. Jadi striknya pegangan-pegangan macam ini berkembang di Eropah sampai peringkat mereka boleh membunuh jika orang-orang yang tak ikut agama yang mereka kena pemerintah pada waktu itu. Sehinggalah pada sekitar tahun 1780 ke atas, bahawa idea hak kebebasan beragama ini dilonggarkan. Akhir-akhirnya lahirlah pada sekitar tahun 1791 lepas revolusi Perancis dan lain-lain yang memberi hak kebebasan beragama ini. Itu di segi sejarah kebebasan beragama mengikut common law. Jadi mereka mengatakan sebelum pada itu begitu ketat sekali. Mereka mengenepikan sejarah Islam. Mereka tak fikir yang Islam telah memberi kelonggaran kebebasan memilih agama ni daripada awal lagi dah. Tetapi cara yang saya sebut tadilah. Jadi disebutkan oleh banyak pihak, Islam mendahului gagasan agama-agama lain dalam memberi hak memilih agama ini. Daripada awal lagi,
Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam firman Tuhan yang selalu disebut, La ikraha fid din. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah 256, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan sama sekali dalam bab agama ni. Maknanya dalam bab pilih agama ni kita tak boleh paksa dia menganut Islam. Apa sebab Islam memilih macam itu? Sedangkan ayat ni turun sejak pada zaman Nabi. Tapi Islam telah mengakui. Sebab dia kata benda kepercayaan agama ni benda hati. Benda minda yang tak boleh dia paksa. Kalau kita paksa pun tidak ada faedah je kalau orang tu tak percaya. Maka dengan sebab itu kita tak boleh paksa sama sekali. Tetapi berlainan orang-orang yang telah memilih Islam sebagai agama yang benar, dia tidak diberi kebebasan seumpama itu untuk kembali kepada agama lain. Sebab dia setelah diberi kebebasan itu dia pilih Islam yang benar, yang betul, tiba-tiba dia dengan pahaman-pahaman tertentu, dengan salah tafsiran, salah memahami perkara-perkara tertentu, dia nak jadi murtad. Maka Islam tidak membenarkan. Sebab ini berbahaya kepada parti dan dia meninggalkan sesuatu yang telah benar, pergi kepada sesuatu yang salah. Maka Islam tak benar macam itu. Maka tafsiran Islam macam itulah yang ditentang oleh Barat sekarang ini. Iaitu kita orang bukan Islam bebas menganut Islam seperti sedang berlaku di Eropah sekarang ini. Tapi orang Islam tidak bebas untuk menganut agama-agama lain. Tapi tegahan ini pun kalau bagi negeri Barat, katalah orang Islam yang berpindah ke Barat, dia masuk agama Kristian, orang tak boleh buat apa juga. Ya tak? Jadi seolah-olahnya kebebasan tu walaupun tidak diizinkan oleh Islam murtad, tapi kalau dia berada di negeri orang bukan Islam, dia jadi murtad, orang tak boleh buat apa-apa. Faham tak? Jadi keadaan begini hampir-hampir seperti yang asal juga. Cuma hukum Islam tetap tak boleh apabila dia jadi Islam untuk dia murtad. Jadi dengan sebab itu dia kata, apa sebab? Tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Benda yang benar itu telah nyata daripada benda yang sesat. Mana orang yang telah pilih Islam tu telah pilih benda yang benar daripada benda yang sesat. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sesiapa yang menolak berbagai-bagai benda-benda kepalsuan ini, taghut dia panggil, dan beriman dengan Allah sahaja, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan satu pegangan yang cukup teguh, la infisama laha, yang tak boleh bercerai-berai lagi, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar. Maknanya apabila dia telah memilih Islam sebagai agama yang benar, tiba-tiba dia memilih yang salah, di sinilah Islam tidak membenarkan orang yang menganut Islam jadi begitu. Masalah tak dapat dikuat-kuasakan macam di Barat. Kalau orang Islam jadi murtad tak boleh dikuat-kuasakan, itu masalah lain. Tapi tetap hukumnya tetap murtad dan tetap haram. Di sinilah isu yang kadang-kadang tak dapat diterima oleh pahaman-pahaman liberal dan pahaman-pahaman orang yang memahami konsep freedom of religion secara yang cukup liberal seperti yang diamalkan di Barat. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam telah mengiktiraf akal untuk memilih kebenaran ini secara sukarela. Islam telah iktiraf pada awal, walaupun dia memilih yang bukan Islam itu salah, tapi Islam memberi kelonggaran, kita tak boleh paksa dia. Dan lagi satu, Allah pun tahu. Allah yang mencipta manusia ni menyedari perbezaan manusia dari segi pemikiran ini benda yang semula jadi. Tak mungkin kita akan dapat manusia setuju dengan satu perkara dalam semua keadaan. Tak mungkin sama sekali. Hal ini maka dengan sebab itu Islam telah menyebutkan dengan jelas bahawa manusia dengan sikap kepelbagaiannya akan tetap tidak akan sama pemikirannya. Walaupun kita mengatakan Islam itu betul, benar, tetapi tetap sebahagian daripada manusia tetap tak percaya. Hal ini Tuhan sebut dalam surah Hud. Tuan-tuan tengok. Surah Hud ayat 118 dengan ayat 119. Saya sengaja membawa konsep at-tasamuh ini, toleransi ini, untuk menangkis serangan-serangan orang-orang yang bukan Islam, yang menganggap Islam ini agama yang rigid, agama yang tidak betul ansur dalam berbagai-bagai keadaan. Ini yang kita nak tepis. Tuhan berfirman dalam surah berkenaan, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Jikalau Tuhan kamu menghendaki wahai Muhammad, nescaya Allah menjadikan semua umat manusia ni satu saja.
Tak payah banyak-banyak. Tak payah berbagai-bagai kaum. Tak payah berbagai-bagai bangsa. Tapi namun begitu, wala yazaluna mukhtalifin. Tapi walau macam mana pun tetap mereka berbalah. Tetap mereka berbeza. Sebab nature, fitrah manusia itu memang macam itu. Tak usah kita tengok banyak lah. Anak kita 4-5 orang pun bukan sepakat. Satu idea 100%. Tuan-tuan tengok. Walaupun perbezaan yang besar, tetapi berlaku. Illa man rahimah rabbuk. Melainkan sesiapa yang Tuhan sayang kepada dia. Walidzakal khalaqahum, dan begitulah Tuhan menciptakan manusia itu terus berbeza pendapat. Dan ini satu fitrah yang Tuhan telah jamin, yang Tuhan telah sebut dalam Al-Quran. Begitu juga Tuhan sebut dalam surah yang lain, surah Yusuf ayat 103. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Manusia itu masih ramai, wahai Muhammad, tidak beriman walaupun engkau amat ingin untuk mereka beriman. Maknanya Tuhan kata, engkau bagaimana engkau ingin ke semua manusia itu beriman, tapi tetap mereka itu banyak tak beriman. Itu Tuhan menasihat kepada Nabi, malah tak usah bersedih lah. Engkau ingin manusia itu beriman semuanya, tapi ramai daripada mereka tak beriman. Surah Yusuf ayat 103. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita mengakui nature begini, ini asasnya. Maka janganlah kita timbul perasaan sakit hati apabila orang tu tak nak ikut kita, segi agama. Kita berdendam dengan dia. Atau yang kata yang paling mudah sekali sekarang ini, hubungan keagamaan antara kita, orang Islam dengan orang bukan Islam, janganlah sampai pada peringkat benci-membenci, dendam-mendendam, sampai peringkat tidak ada langsung unsur tolak ansur. Itu maksudnya. Apabila kita mengakui nature perbezaan agama begini, maka di sinilah timbul keperluan manusia itu bertolak ansur atas samuh di dalam melayan interaksi sosial. Setakat itu saja. Bukan bertolak ansur dalam sampai peringkat ideologi pegangan hidup seperti liberal tadi. Hanya bertolak ansur dalam hal-hal berinteraksi antara kita dengan mereka. Beginilah contohnya. Jadi kalau kita yang berjiran dengan orang bukan Islam, jadi kalau dia buat apa-apa perayaan agamanya, tak usahlah kita sensitif sangat. Seperti dia juga apabila kita buat berbagai-bagai perayaan agama kita, dia pun tak sensitif. Itu yang jadi. Dan sekarang saya kata kita masih berada dalam tahap macam itu. Walau macam mana pun kerajaan telah membuat beberapa peraturan nak menjaga toleransi ini. Tasamuh, contohnya kalau zaman-zaman dulu lah. Di pasar-pasar itu nak menjual daging-daging yang haram ni dipisahkan daripada daging-daging yang halal. Mereka ikut kan. Mereka tidak ada bantahan apa-apa. Bahkan di pasar-pasar, di supermarket pun mereka ikut. Cuma sekali-sekala timbul pelanggaran peraturan ini bukan kehendak polisi kerajaan. Tapi mungkin timbul daripada orang-orang itu sendiri. Jadi secara umumnya, toleransi ini telah berlaku. Maka dengan sebab itu, tempat-tempat orang Islam yang minoriti berada di kawasan kejiranan yang orang bukan Islam majoriti, maka hal-hal seumpama itu berlaku. Saya pergi banyak ke taman-taman apabila dapat kenduri kahwin. Terpaksa buat kemah, menutupi jalan dia orang. Dia orang sanggup pergi jalan lain. Begitu juga waktu dia. Jadi ini konsep toleransi yang cukup baik. Yang dikenakan oleh Islam. Apabila kita memberi keizinan macam itu, kita melayan macam itu, bahkan kalau dia buat apa-apa perayaan keagamaan yang sikit sebanyak mengganggu ketenteraman kita pun kita okey. Sebab dia juga pernah memberi kita mengganggu ketenteraman dia dengan perayaan agama kita. Kita masih okey. Okey kita tu, ataupun kita setuju melayan begitu, itu bukan bermakna kita mengalah mengatakan agama dia benar. Itu lain. Tapi itu tak lebih daripada sikap tasamuh, sikap tolerance yang dianjurkan oleh Islam. Kita akan tengok bukti-bukti kejap lagi tuan-tuan sekalian tentang hal ini. Jadi prinsip itu Islam yang mendahului moden sebenarnya. Walaupun dalam setengah-setengah pihak mengatakan Islam agama yang tidak bertoleransi, itu satu pembohongan fakta yang jelas. Firman Tuhan dalam hal ini, surah Yunus ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini saya cemah elok ya. Jikalau Tuhan kau wahai Muhammad hendak ingin nescaya semua manusia beriman di seluruh
Pelosok alam ini semua manusia beriman kalau Tuhan nak begitu. Tuhan sebut ke semua mereka, kulluhum jami'ah. Bermakna Allah tak nak jadi begitu. Kita kata pelik. Mengapa Tuhan tak nak semua manusia jadi beriman? Itu falsafahnya. Dia nak supaya manusia sendiri yang membuat pilihan hal itu. Benda tu bukan, tak pelik dari segi bab-bab. Tuan-tuan tengok bab akidah atau bab qada qadar ini. Mengapa Tuhan tak buat jadi manusia ni Islam semuanya? Kalau begitu tak payahlah hantar Nabi-Nabi dan sebagainya. Jadi itu hikmat yang Allah saja tahu. Sebab itu dia kata kalau Tuhan kamu menghendaki, nescaya akan beriman ke semua penduduk di muka bumi ini. Tetapi Tuhan tak menghendaki, begitu maknanya. Afa anta tukrihun nasa? Apakah engkau wahai Muhammad kau nak paksa orang lain hatta yakunu mu'minin sehingga semua mereka menjadi orang beriman? Bermakna Tuhan pernah bertanya benda ini kepada Nabi. Apakah engkau nak memaksa orang lain sehingga mereka semua menjadi orang mukmin? Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat kepada ayat-ayat macam ini, tuduhan-tuduhan orang bukan Islam apabila Nabi membuat berbagai-bagai peperangan itu sebagai memaksa orang bukan Islam menganut Islam, satu pembohongan fakta sejarah yang tak benar sama sekali. Berbelas-belas kali peperangan yang Nabi lalui di Madinah itu semua kerana diancam oleh musuh kafir Quraisy, sama dari Mekah dan di Madinah zaman jahiliah. Sehingga Nabi dapat menguasai sepenuhnya keadaan. Itu pun ramai lagi di kalangan mereka yang masih murtad, yang masih kafir. Nabi tak bertindak. Nabi tak bertindak walaupun setelah, tuan-tuan tengoklah, apabila Yaumul Fathai Makkah, apabila Nabi balik ke Mekah semula setelah dia kuat di Madinah, sebelum dia nak meninggal dunia, dia buat haji wida. Dia balik semula ke Mekah, dia buka semula Mekah. Dia balik, dia bagi ucapan, sampai saya minta maaf ya. Minta maaf. Apabila Nabi bagi ucapan, dia kata tuan-tuan mungkin berfikir, saya balik hari ini saya membawa dendam. Saya membawa berbagai-bagai perasaan apa yang tuan-tuan telah buat saya waktu saya terpaksa pindah ke Madinah dulu. Dia kata gitu. Dia berada di atas mimbar, kau tak silap saya. Tapi Islam tidak mengajar saya macam itu. Islam ialah agama yang pengampun, agama yang pemaaf dan sebagainya. Terpulang kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan memilih yang mana. Kalau tuan-tuan memilih keamanan, tuan-tuan boleh masuk ke, saya tak ingat masuk ke rumah dia atau masuk ke Masjid Haram ini. Tapi kalau tuan-tuan memilih untuk berperang, maka silalah kita boleh kita berperang. Itu dia balik dalam keadaan kekuatan yang luar biasa. Dah orang kata macam kuat betul-betul lah. Memang tak mungkin orang jahiliah ni boleh melawan. Apa kata mereka? Muhammad macam itu sekali pekerti dia ya. Dia balik dengan bala tentera macam itu, dia boleh lagi memberi ruang kepada kita untuk kita memilih. Untuk kita tidak membalas dendam, dia tak balas dendam pada kita. Kalau memikirkan apa yang telah kita buat kepada dia dulu, tentulah habislah kita pada hari ini. Tapi rupa-rupanya dia tidak macam itu, dia bagi ruang kepada kita untuk kita memilih yang mana satu. Jadi mereka bukan berasa selamat daripada tindakan Nabi, tapi mereka heran tindakan Nabi yang masih menggunakan unsur memaafkan walaupun pada hari itu. Jadi dengan sikap Nabi yang macam itu, ramai-ramai menganut Islam dan habis. Macam itu sikap Nabi, gimmick yang Nabi bawa. Semua tu atas asas tolerance. Bukan dia memujuk kamu masuk Islam atau tidak, hanya dengan reaksi dia. Reaksi dia yang boleh mengambil tindakan mendendam ke sebagai musuh-musuh yang dulu tapi dia tak bertindak. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu satu contoh unggul dari sejarah. Islam tidak berkembang dengan kekerasan. Kekerasan itu berlaku ialah interaksi, reaksi yang timbul daripada sikap yang ditunjukkan oleh orang bukan Islam. Saya boleh bagi beberapa contoh lagi tuan-tuan sekalian. Ini diteruskan di zaman sahabat. Di zaman Abu Bakar, Khalifah yang pertama, dia telah menulis kepada orang-orang Yahudi di Najran. Ada orang-orang Kristian di Najran. Di Najran itu masih dikuasai oleh Kristian dan dia telah menguasai, tapi dia pergi ke situ, dia katakan, saya boleh melawan tuan-tuan semua tetapi dengan kehendak Allah. Dan Allah memberi kuasa kepada saya untuk bertindak, tetapi saya tidak akan bertindak apa-apa kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan juga berada di bawah pelindungan. Dia kata bijiwarillah
wa zimmati Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah jaminan keselamatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan ke atas nyawa mereka, keselamatan di atas harta benda mereka, keselamatan di segi agama mereka, dibiarkan mereka bebas asalkan tidak mengganggu orang Islam, keselamatan di harta benda mereka, keselamatan ternakan-ternakan mereka, bahkan keselamatan tempat-tempat ibadah mereka. Dan benda ini termasuk rahib-rahib atau tempat-tempat yang mereka macam petapaan orang Yahudi lah. Langsung tidak diambil tindakan. Dan mereka, Sayyidina Abu Bakar memberi jaminan, mereka semua tidak akan dianiayai sedikit pun kerana atas asas perbezaan agama. Sedikit pun tidak akan dianiayai. Bahkan mereka akan dikawal sepenuhnya. Dan dia memberi jaminan, dia akan menjaga kepentingan mereka seperti mana yang telah diterima amanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hal itu begitu. Maka dengan sebab itu dia tulis, dia katakan, dengan surat inilah saya menjaga kepentingan tuan-tuan semua sebagai bawah lindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sampai bila-bila akan begini, selama mana perdamaian berlaku dan tuan-tuan mengaku hak kami dan kami mengaku hak tuan-tuan. Itu ayat surat yang Sayyidina Abu Bakar buat kepada penduduk-penduduk Masihi Kristian di Najran. Kemudian lagi satu, di zaman Sayyidina Umar, dia telah menulis surat khusus kepada Ahlul Quds, iaitu dia memberi mereka keamanan, jaminan keamanan pada harta mereka, nyawa mereka, tempat-tempat ibadat mereka, tempat-tempat yang mereka berehat-rehat, harta benda mereka dan berbagai-bagai yang lain. Dan tempat-tempat ibadah mereka tidak sekali-kali diruntuhkan. Bahkan tidak dikurang apa-apa pun segi perlindungan yang diberikan. Itu jaminan-jaminan sama dari segi harta benda dan lain-lain. Dan disebutkan di sini, wala yukrahuna ala dinihim, mereka tidak akan dipaksa sama sekali mengenai agama mereka. Wala yudaru ahadun minhum, bahkan tidak ada siapa pun di kalangan mereka yang akan dipaksa atau dimudaratkan kerana berlainan agama, melainkan jika terdapat apa-apa kesalahan yang berlaku. Ini ayat-ayat yang telah didokumentasikan dalam sejarah tentang bagaimana toleransi Islam kepada orang bukan Islam pada zaman itu. Itu setelah Islam menguasai. Begitu juga tuan-tuan sekalian, itu satu lagi. Dalam hubungan interaksi sosial antara Islam dengan bukan Islam, terutama dengan orang Kristian. Contoh boleh tengok surah yang jelas, surah Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kamu tak usahlah berdebat dengan orang ahlul kitab ini, iaitu orang Yahudi dengan Kristian, melainkan dengan cara yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, melainkan jika ada di kalangan mereka tu yang zalim, mana yang buat tak betul, yang buat mengenai nak bergaduh. Tetapi secara biasa jangan begitu. Kalau ada keadaan-keadaan begitu, waqulu amanna billazi unzila ilaina, kamu jawab kepada mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kamu sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menerima itu sebagai kebenaran. Ceritanya begini. Pada peringkat awal, sebelum berlaku perubahan berbagai-bagai pindaan dalam Bible, dalam Taurat, Injil semua, kefahaman mengenai ketuhanan itu boleh katakan sama antara Islam dengan Kristian. Iaitu Tuhan yang satu. Pindaan itu berlaku kemudian. Maka dengan sebab itu Tuhan kata, kamu ikut cara kamu, tetapi katakan kepada mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Mana agama Islam tetap mengiktiraf apa yang ada dalam Bible yang asal, dalam Injil yang asal, yang dalam Taurat yang asal. Tetapi yang tak diterima itu ialah setelah berlaku berbagai-bagai pindaan. Bahkan pindaan terlebih banyak daripada yang original. Itu saja penolakan yang berlaku. Itu pun kemudian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ayat ini dengan jelas. Islam amat-amat berkompromi di atas perbezaan agama ini selama mana basicnya ialah sama. Iaitu mempercayai Tuhan yang satu seperti mana ada dalam Bible, dalam Taurat, Injil dan ada dalam Quran. Dan apabila berlaku perbezaan pun, Tuhan menganjurkan perbincangan ialah dilakukan dengan penuh bijaksana. Tuan-tuan boleh tengok surah
An-Nahlu ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu menyeru kepada Tuhan kamu dengan penuh bijaksana. Penuh bijaksana ni makna kita menyeru cara yang sopan, secara yang penuh kebijaksanaan. Jangan pakai buta tuli, tuduh menuduh, maki mahmud, jangan. Dengan penuh kebijaksanaan maknanya dengan penuh ilmu pengetahuan, dengan hujah-hujah yang rapi, itu maksudnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan tunjuk contoh teladan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan jika perlu kepada perdebatan, lakukanlah perdebatan secara yang baik. Dalam ayat ini Islam menganjurkan dalam bab dakwah ni 3 pendekatan. Pendekatan pertama, kita menyeru secara yang cukup bijaksana. Saya tengok dakwah-dakwah jalanan yang dibuat di barat oleh pendakwah-pendakwah Islam ini cukup-cukup cantik. Dia pergi cakap dengan lemah lembut. Saya tengok brother Firdaus Wong pun buat juga di negeri kita cukup baik. Dia cukup bijaksana. Sebab kemungkinan penguasaan Islamnya yang cukup baik, di samping penguasaan Inggeris yang cukup baik, jadi orang tu berterima dengan baik. Ini kita kadang-kadang ceramah sama-sama Islam pun penuh dengan maki hamun, penuh dengan tuduh menuduh. Hanya perbezaan agama aja, bukan perbezaan, hanya perbezaan politik je, bukan perbezaan agama pun. Ini perbezaan agama pun dengan penuh lemah lembut, dengan penuh menghormati. Cuba kita tengok bagaimana Dr. Sabil Ahmad, dia melayan berbagai-bagai debate antara Kristian dengan Islam kan. Dalam debate-debate antara bangsa, tuan-tuan tengok. Begitu juga Dr. Zakir Naik, Dr. Ahmadi Didat dan lain-lain. Dan beberapa padri lagi yang telah menganut Islam. Bagaimana dia melayan soalan-soalan yang begitu kontroversi, tapi dengan penuh hormat. Akhir-akhirnya orang-orang ramai di depan mereka itu telah menganut Islam. Itu kadang-kadang pertanyaan itu begitu provokatif, begitu menyakitkan, begitu menyinggung perasaan. Tapi mereka dapat kawal perasaan mereka dengan penuh bijaksana. Akhirnya benda itu dapat kesudahannya cukup baik. Itu sedih keadaan itu tak begitu berlaku dalam masyarakat Islam seperti kita ni. Perbezaan parti politik pun maki hamun yang tak terhingga. Saya ingat setakat maki hamun tu di luar Dewan Ayat saja. Rupanya dalam Dewan Ayat pun maki hamun tu tetap berlaku. Jadi kita rasa amat bercanggah lah, di mana nak wujud dakwah kepada macam itu. Walaupun tidak ramai 1-2, tetapi berlaku benda-benda begini. Amat bercanggah dengan konsep dakwah. Dakwah ni dia boleh berlaku dalam semua keadaan dan di semua tempat. Itu bentuk yang pertama, dengan penuh kebijaksanaan. Dan kalau perlu lagi, memberilah tunjuk contoh teladan yang terbaik. Jadi contoh teladan terbaik di tuan-tuan tengok, seperti mana Nabi telah melakukan berbagai-bagai peristiwa tadi. Bagaimana perdamaiannya dengan penduduk Mekah. Bagaimana sikap dia melayan isterinya. Dia tidak pernah berdakwah pun benda-benda macam itu. Dia tak perlu pada berdakwah. Tapi apa yang Nabi buat tadi telah menjadi contoh, menyebabkan tarikan orang lain untuk menerima Islam. Itu melalui contoh teladan yang baik, nasihat yang baik. Cuma memilih cara yang ketiga, bermujadalah ni maksudnya berdebate. Itu yang berlaku, debate-debate yang hebat di Cambridge, di Oxford, kalau siapa ikuti secara moden bukan. Bagaimana perdebatan antara wakil Kristian dengan wakil Islam yang cukup menarik kalau kita rajin tengoklah. Kalau siapa nak tengok bagaimana perdebatan yang penuh ilmiah, yang penuh dengan fakta-fakta, ikutilah perdebatan antara wakil-wakil Kristian oleh padri-padri yang besar ini dengan wakil-wakil Islam yang hebat-hebat ni. Kita tengok. Ilmu pun kita dapat, tapi betul-betul mereka berada di atas kehendak ayat ini. Itu melambangkan yang Islam itu ada elemen betul ansur. Boleh berbual, boleh berbincang walaupun berbeza agama. Kita kata kalau kita dah bertengkar lah, boleh bawa bergaduh lah kalau bagi orang biasa, tapi tidak. Tetapi ini batasan-batasan yang patut dijaga dalam sikap itu. Tuhan sebutlah ayat yang lain. Ini ayat ni penting tuan-tuan tengok. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dengan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam bab agama. Dalam bab agama mereka tak kacau kita. Mana kita bebas dengan agama kita. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka juga tidak mengancam kamu untuk menghalau kamu daripada negeri kamu ataupun daripada kampung halaman kamu.
antabarruhum, untuk kita buat baik dengan mereka. Mana Allah tidak melarang kita dengan orang kafir selama mana mereka tidak mengancam keselamatan kita, selama mana mereka tidak mengancam rumah kediaman kita, untuk kita buat baik dengan mereka. Jelas ayat, jangan sekali-kali begitu. Allah tidak menghalang kamu untuk buat baik dengan mereka selama mana mereka tak mengancam kita segi agama dan juga dari segi kediaman, tempat tinggal dan lain-lain. Untuk kita antabarruhum, untuk kita buat baik dengan mereka. Wa tuqsitu, bahkan kita mesti berlaku adil kepada mereka. Ayat yang cukup cantik tuan-tuan sekalian, disebut dalam banyak ceramah-ceramah di peringkat antarabangsa pun. Wa tuqsitu ilaihim, dalam kau berlaku adil kepada mereka. Mereka sini adalah orang yang bukan Islam. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah sekali-kali tidak suka, Allah amat menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu step yang pertama. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina, tetapi Tuhan mencegah kamu jangan buat baik dengan mereka-mereka qatilukum, yang mengancam kamu, yang berperang, yang bergaduh dengan kamu dalam bab agama. Jelas di sini tuan-tuan sekalian, tegahan Tuhan pun tak boleh je kalau mengancam segi agama. Tuhan mengizinkan pun apabila kita tidak terancam segi agama. Wa ukhrijukum min diyarikum, dan mereka mengancam kamu juga untuk mengeluarkan kamu daripada rumah kamu, mana nak menghalau kita misalnya. Maka ketika itu Tuhan tak tegah lagi lah untuk kita nak berlaku tidak adil kepada mereka. Wa zaharu ala ikhrajikum, untuk mereka juga berterang-terangan meminta bantuan untuk menghalau kamu. Antuwalluhum, Tuhan sekali-kali mencegah. Mana Tuhan mencegah, jika mereka mengancam kamu di segi agama kamu, dia mengancam kamu di segi rumah kediaman, tempat kediaman kamu, bahkan mengancam kamu di segi masa depan kamu dan sebagainya, untuk kamu berbuat baik dengan mereka. Antuwalluhum di sini ialah untuk kita mengambil mereka sebagai kawan rakan kita, yang kita boleh bekerjasama apabila mereka itu mengancam kedudukan kita segi agama, mengancam kedudukan kita di segi tempat-tempat kediaman kita, dan mereka saling tolong-menolong pula untuk menghancurkan kita. Saya rasa sikap ini yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Yang jelas bagaimana sikap mereka nak mengeluarkan seluruh penduduk Palestin itu keluar daripada Gaza, memudahkan mereka akan wujudkan satu peta baru yang hanya Israel, tidak ada lagi dah orang Palestin. Sebab itu negara-negara yang menyokong Gaza sikit sebanyak, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, apa jadi pun. Dan mengikut maklumat yang kita dapat, orang Gaza tak akan keluar walaupun mati. Sebab kalau keluar habislah, kalau keluar Israel masuk tak dapat balik dah, tidak ada harapan nak dapat balik. Buat masa sekarang ni ada cadangan untuk wujudkan dua negara, Israel dan Palestin. Tetapi Palestin diimpit. Kalau jadi peperangan ni, kalau wa'ayazubillah, kalau berakhir dengan orang Gaza tu kalah atau tewas, habis, tak adalah Palestin. Itu sajalah yang saya nampak kesimpulannya. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat baik kepada orang kafir yang macam itu, iaitu yang mengancam kita segi agama kita, yang mengancam kita segi tempat-tempat kediaman kita, ataupun mereka ni berusaha keras untuk mengeluarkan kita daripada tempat kediaman kita. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Maka sesiapa yang menjadikan mereka itu kawan rakan, mana masih bersahabat dengan orang kafir yang macam itu, maka orang-orang Islam yang macam itu ialah orang Islam yang zalim. Ini Tuhan sebut dengan jelas tuan-tuan sekalian. Jadi limitasi kita nak bekerjasama dengan orang lain ini, limitasinya selagi kerjasama itu tidak mengancam agama kita, tidak mengancam masa depan kita, tidak mengancam tempat-tempat kediaman dan lain-lain, boleh kita berbaik-baik dengan mereka dalam apa juga keadaan. Tetapi apabila keadaan agama kita terancam dan keselamatan kita terancam, bahkan mereka telah berpakat untuk mengancam orang Islam, maka dalam keadaan gitu Tuhan melarang kita daripada kita buat baik dengan mereka. Sesiapa yang buat baik dengan mereka, maka orang itu ialah orang yang zalim. Dan dalam konteks macam ini, saya rasa keadaan itu tidak berlaku di Malaysia untuk kita boleh berdemikian. Tapi contoh yang paling jelas, apa yang sedang dilakukan oleh Barat dan juga sekuncur Yahudi itu kepada orang Islam Gaza lah. Satu lagi saya nak bagi contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana sikap toleransi Islam ini.
kepada orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok, apabila satu anak dia menganut Islam, dia terus ambil adik dia. Ambil pergi sana. Ambil. Konsentrasi, saya minta maaf lah. Apabila dia menganut Islam, maknya yang bapaknya masih tidak menganut Islam, dia kena jaga kepentingan mak bapaknya seperti dia belum masuk Islam dulu. Dia jangan ikut hanya benar-benar melibatkan agama saja. Saya nak baca ayatnya. Ini bukti jelas Islam amat bertoleransi. Sebab orang kata Islam ni tak boleh campur dengan orang lain, itu semua pembohongan. Tuan-tuan tengok surah Luqman ayat 14-15. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami memberi nasihat kepada manusia tentang dua mak bapaknya, terutamanya maknya yang telah mengandungnya dengan keadaan terumbang ambing. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia bercerai susu selama 2 tahun. Ana ashkurli, hendaklah anak itu syukur kepada aku, Tuhan kata. Wali walidaika, dan juga kepada dua ibu bapaknya. Ilayyal masir, dan kesemua kamu akan pergi kepada aku. Wa in jahadaka, jika dua ibu bapa itu memaksa anak yang menganut Islam tadi, mak bapak tidak menganut Islam, tapi kalau dua-dua mereka menggunakan kekerasan ataupun memaksa anak tadi, ala antusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dia kalau dua ibu bapa ni memaksa anaknya yang masuk Islam tadi untuk mensyirikkan Allah, sedangkan anak tadi tidak mempunyai maklumat yang tertentu, maka anak ni jangan patuh pada mak bapak berkenaan. Dalam bab kalau sampai peringkat mensyirikkan Allah, kalau mak bapaknya memaksa dia begitu, jangan patuh. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi sebaliknya, anak tadi namun begitu, walaupun mak bapaknya tidak menganut Islam, mak bapaknya masih tak suka kepada anak tadi yang menerima Islam, tapi anak tadi mesti melayan kedua-duanya dalam bab dunia ni dengan penuh baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, maknanya dia kena melayan betul-betul dalam bab-bab keagamaan ini yang cukup-cukup baik. Ya, tolong jaga ya kepentingan masjid, minta maaf ya. Allahu Akbar. Jadi itu contoh yang paling jelas sekali, tuan-tuan sekalian, bagaimana walaupun anak tu telah menganut Islam, hak mak, hak bapak dia tetap boleh jaga. Cuma saya nampak hal ini double standard sikit lah. Saya dengar banyak dah, orang bukan Islam, kalau anaknya menganut Islam amat sensitif. Sampai marah anak, halau anak keluar daripada rumah pun ada. Sampai tak mengaku anak. Jadi putuslah hubungan. Tak kira dia menganut Islam kerana dia kahwin dengan apa, tak kira lah. Tapi kalau anak tu menganut agama lain, tidak ada masalah. Jadi benda-benda begini pun saya tak tahu apa hal. Saya tak boleh nak jawab lah apa sebab jadi begitu, ya tak? Tapi saya ada 2-3 kes yang saya jumpa. Apabila anak tu masuk Islam, kahwin dengan perempuan Islam, dapat anak pun dah jadi remaja dah. Datuknya yang bukan Islam tadi, nenek dia lah, dan datuk yang bukan Islam, datang ke rumah dia, tidur di rumah dia. Datuk nenek ni pula nasihat kepada cucunya, apabila berlaku azan, suruh cucunya bangun semayang. Datuk nenek yang tidak Islam. Itu jaranglah berlaku macam tu. Ni saya dapat tahu daripada orang berkenaan. Datuk dengan nenek yang masih belum mengenal Islam tadi, mengingati anaknya, cucunya, bangun semayang, bangun solat dan sebagainya. Ini tak banyaklah kes. Tapi dah, sekarang ni dah kesedaran itu dah ada dah. Saya rasa benda ini berlaku kerana interaksi antara kita bisan sebelah Islam ini dengan sebelah sana yang bukan Islam, itu interaksi sosial yang mungkin jadi begitu. Kalau interaksi ni ada persemahaman baik, kita sebelah Islam, kita lah anak kita laki-laki yang baik, berkenalan dengan baik, berkenalan dengan bakal jodoh jangan tu perempuan sebelah bukan Islam, tapi hubungan baik, dah saling berkenalan, dah kita pun merestui anak kita kahwin dengan dia, dia pun merestui anak dia kahwin dengan kita, tapi kita pun tahu anak dia akan menganut Islam, mungkin anak kita tahulah bagaimana dia. Dan apabila terima keadaan macam itu, hubungannya baik lepas itu. Saya nampak banyak ada hubungannya baik. Bahkan sampai pada peringkat pasangan bisan sebelah bukan Islam itu menganut Islam pun ada. Tapi namun begitu, itu semua timbul daripada interaksi sosial yang atas nama tolerance.
Dia bukan ada dakwah apa-apa pun. Tapi sikap toleransi yang ditunjukkan begitu telah menjadi dakwah secara tak langsung. Dalam Islam disebut dakwah bil hal. Hal keadaan perhubungan sosial yang harmoni begitu menjadi dakwah kepada mereka untuk menerima Islam. Dan kalau kita tengok perkembangan inilah yang menjadi satu perkara yang cukup baik untuk kita. Dan satu bukti lagi saya sebut sebelum saya berhenti. Makanan kita orang Islam dan makanan orang bukan Islam kita boleh makan. Tuhan sebut dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan-makanan yang diberikan kepada kita oleh orang ahli kitab halal kepada kamu. Wa ta'amukum halal lahum. Makanan kamu juga kepada mereka halal. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Begitu juga perempuan-perempuan yang baik di kepada agama mereka halal untuk kita kahwini. Ini cerita sebelum diharamkan seperti sekarang, iaitu waktu mereka berpegang teguh pada ajaran agama mereka yang asal. Perempuan mereka boleh orang Islam kahwin, tapi syaratnya orang perempuan saja. Kalau laki-laki mereka nak kahwin dengan orang Islam, tak dibenarkan. Orang laki-laki kita boleh kahwin dengan mereka. Tapi sekarang ni ulama tidak tak izinkan lagi sebab mereka di kalangan ahlul kitab ni pun tidak pure lagi, bahkan makan benda-benda yang Islam tak bagi. Maka dengan sebab itu penghalalan untuk makan makanan mereka dan kahwin dengan mereka tu dah tak diterima lagi sekarang. Tapi itu bukti asas bahawa toleransi itu berlaku selama mana mereka menghormati ajaran mereka yang asal seperti kita juga. Ya, setakat itu saya berhenti malam ini untuk mengulas hal ini. Segala kekurangan dan kesilapan itu daripada saya. Minta maaf sedikit sebanyak dengan teguran anak-anak kecil tadi dah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.